pada tuan-tuan yang baru join sesi live kita malam ni saya bersama tetamu jemputan Kapten Dr. Rizal daripada Kor Kesihatan lah, daripada Angkatan Tentera Malaysia. Beliau masih lagi berkhidmat di dalam perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia. Beliau berpengalaman dalam memeriksa calon-calon yang nak join tentera ni lah, sebab tu saya dapatkan beliau malam ni. Jadi beliau mengosongkan jadual dia untuk malam tuan-tuan. Doktor memang jadual padat, tambah-tambah musim Covid ni kan. Jadi malam ni kita dapat bersama beliau berkongsi apa yang berlaku waktu pemeriksaan untuk pemilihan Angkatan Tentera. Selain tu beliau sendiri pun ada channel YouTube beliau. Jadi kepada yang belum pernah jumpa lagi channel YouTube dia, tuan-tuan boleh subscribe. Memang dia ada kongsi perkara-perkara berkaitan ketenteraan, pemilihan, apa yang diperiksa waktu ni, dan juga berkongsi maklumat-maklumat perubatan semasa. Jadi saya harap tuan-tuan yang menonton malam ni boleh sama-sama subscribe lah. Jadi kita tengok apa lagi soalan-soalan tuan-tuan lain. Okey, kalau lutut pernah koyak sikit, boleh join tak? Lutut pernah koyak sikit lah. Sikit lah. Macam ni dia boleh confirm sikit. Okay. Kalau lutut pernah koyak ataupun saya rasa mungkin dia ada masalah ACL tear. So kalau ada ACL tear, memang kita tak accept masuk dalam tentera. Sebab apa? Sebab bila buat latihan tentera ni, kalau tambah pula buat training rekrut 6 bulan ni, memang solid dengan latihan. Pagi, petang, malam tu memang komplit. Latihan tak habis. Kawat lah, berlari, buat UKA, UJL, macam-macam lah latihan-latihan ketenteraan yang berat ni. So benda ni akan affect dekat lutut yang terkoyak tu. Kalau lutut tu koyak, saya akan confirm memang dia nak berjalan pun tak boleh, nak angkat-angkat benda yang berat ni. Benda tu akan menyebabkan kesakitan pada calon tu sendiri. So kalau dia boleh tahan pun, kita tak advise. Sebab penyakit lutut koyak ni, bila dia tak rawat dengan betul dan dia tak mendapat rehat yang secukupnya, dia punya lutut tu, kita nak pakai lutut ni lama, bukan nak pakai time training je. Lepas tu bila dah tua, sakit lagi macam-macam, nak kena operate pula kaki. So bila dia dah cukup latihan apa semua tu, lutut yang dia buat latihan yang berat-berat ni boleh menyebabkan orang panggil osteoarthritis, ataupun tulang lutut tu jadi rapat. Bila rapat ni, dia punya tulang-tulang tu akan berlaga dan menyebabkan kesakitan yang teramat sangat lah sepanjang hayat dia. So tak basa-basa, umur baru 22, 21 macam tu, dah sakit lutut teruk macam orang tua. So tak okey lah untuk dia. Tak adil untuk dia juga. Bila kita dah tahu dia ada penyakit lutut, kita masukkan dia juga dalam tentera. Tu tak bagus untuk dia sendirilah. Okey doktor, ni isu-isu tinggi ni, walaupun saya rasa benda ni tak berkaitan dengan doktor sangat, dia lebih kepada keperluan perkhidmatan, dan yang tinggi ni tak perlu doktor cek pun kan, anggota staf biasa je yang cek. Tapi mungkin doktor ulas sikit pasal sekejap tinggi, sebab saya tengok memang ada variasi dari tahun pengambilan ke pengambilan, memang ada lari 1-2 cm tiap-tiap pengambilan ikut keperluan perkhidmatan. Untuk tinggi ni, memang dia ada satu buku khas tu, dah memang dia dikeluarkan oleh higher up ataupun pegawai-pegawai atasan untuk pemilihan tentera ni. Dia memang dah spesifik untuk certain untuk anggota-anggota diterima, dia letak syarat-syarat ketinggian ni. Sebab salah satu dia, kita nak anggota tentera yang orang panggil segak, bergaya. Kalau pendek jadi macam tak bergaya, bila nak berkawat tu jadi tak cantik. Tapi itu bukan masalah secara general, tapi ini lebih kepada kehendak keperkhidmatan tentera tu. Kita nak lepas tu dia pun ada ketinggian dalam setiap satu generasi ni. Dia tak akan sama dengan generasi sebelum ni. Mungkin sebelumnya generasi semua tinggi-tinggi, lepas tu makin sekarang makin pendek. Sebab itulah ada perubahan 1 ke 2 cm tu. Benda ni dia ikut kepada data semasa dekat dalam Malaysia juga. Tapi bukan doktor yang akan tentukan ketinggian tu. Cuma yang ni dah dikeluarkan oleh pihak atasan untuk buat pemilihan tu lebih ketat, dan dia nak yang, kalau biasalah pemilihan ni nak yang terbaik lah, di antara yang terbaik. Betul. Jadi kalau tuan-tuan pernah nampak juga anggota tentera ni banyak yang lebih rendah berbanding anggota polis. Memang kita punya piawaian, saya rasa agak tidak seketat polis daripada segi tinggi ni. Tapi nak tak nak kita ada satu ketetapan jugalah pasal tinggi ni. Jadi tak bolehlah terlalu pendek. Doktor, ni soalan yang menarik. Saya pun tak terfikir belum ni. Kadang-kadang kita jumpa kawan kita ada linking ekstra ke. Mungkin doktor boleh terangkan?
Okey, untuk jari terlebih ataupun jari bertambah banyak, kita panggil dalam bahasa perubatan polydactyl lah. So kalau ada jari terlebih, terkurang ataupun separuh, dia tak lengkap, kita takkan terima masuk. Sebab kita nak yang macam cakap yang sempurna, yang memang perfect lah. Dia punya jari dia tu memang bila dia cantum macam ni, dua-dua tu sama, tak ada yang kontort ke ataupun tak ada ke ataupun terlebih, kita tak nak. Bukan dia, saya tak rasa dia akan affected daripada segi kehendak perkhidmatan juga. Memang kita akan check defect walaupun ada terlebih atau terkurang ni pun, tapi kalau terkurang tu kita tak nak lah. Kalau terlebih pun kita tak nak juga, kita nak cukup-cukup, tak ada hilang ataupun terlebih. Dia tak ada, daripada segi kesihatan tu saya tak rasa dia akan affected sangat, tapi memang ada certain kriteria yang kita kena ikut jugalah untuk pemilihan. Betul. Okay, soalan seterusnya doktor, saya nampak konten terbaru doktor ada menerangkan pasal keloid ni. Ada, saya ada terangkan juga. So keloid ni ataupun saya terangkan lah, keloid ni dia adalah satu keadaan di mana parut tu dia jadi membesar dan dia jadi kalau dia biasanya jadi dekat kawasan luka lah. Contoh kalau luka dekat tangan ni, panjang ni pendek dalam 1 ke 2 cm je dia punya luka tu. Tapi lepas luka dia dah sembuh, and then parut dia dia start tumbuh dan start membesar dan melebihi daripada 1 ke 2 cm dia punya luka asal tu. Okay, so kalau keloid ataupun hypertrophic scar ataupun orang panggil bahasa Melayu dia parut tu timbul ataupun hidup, kita takkan terima masuk. Dia memang nak kata daripada segi kesihatan dia tak akan affected sangat, tapi dia orang panggil dia lebih kepada kita tak nak kalau masa dia join latihan ketenteraan in the future, mungkin dia akan ada luka sikit-sikit dekat mana-mana bahagian badan, and then dia akan mencacatkan lagi anggota tu sendirilah. Sebab dia dah ada sejarah keloid tu, tiba-tiba masa join tentera ada lagi luka, lepas tu keloid tu lagi besar dan makin menjadi-jadi. So memang diketahui latihan tentera ni berat. So itu adalah antara sebab kita tak terima mana-mana calon yang ada keloid lah. Walaupun sebesar mana pun, dia tak ada limit kecil ke besar ke. Kalau kita nampak ada parut timbul ataupun parut hidup ni, memang kita tak terima masuk dalam tentera. Okey doktor, untuk mata pula macam mana doktor? Okey, untuk mata kita tak terima calon yang ada apa-apa jenis rabun pun. Rabun dekat ke, rabun dekat tak lah, rabun jauh ataupun rabun warna. Sebab masa kita buat pemilihan tu akan ada salah seorang kita punya paramedik, dia akan check lah dia punya penglihatan tu. So kita ada panggil satu chart ni yang dipanggil Snellen chart. Kat chart tu dia ada huruf-huruf yang besar, daripada huruf besar sampailah ke huruf-huruf yang kecil. So kita nak jarak kita akan uji calon tu setiap satu di jarak 6 meter dengan huruf Snellen chart tu, dan kita akan suruh dia tutup sebelah mata kiri atau kanan dulu, and then kita akan tunjuklah dekat Snellen chart tu dan minta calon tu sebutlah setiap satu huruf tu. So kita dapat detect dekat level mana dia boleh baca di jarak 6 meter, dan ada standard tertentulah yang kita tetapkan, iaitu sekurang-kurangnya 6/6. Maksudnya di jarak 6 meter dia boleh baca huruf yang paling kecil itu di jarak yang sepatutnya. Kalau nak explain tu dia 6/6 tu. Itu paling minimum. Kalau apa panggil dia, kalau lagi kecil yang bawah tu lagi bagus sebenarnya, 6/3, 6/4. Yang bawah tu kecil bagus. Tapi kalau yang bawah tu makin besar tak bagus. Contoh 6/30, 6/15. Maknanya pada jarak yang sepatutnya orang 6 meter ni masih nampak, dia cuma nampak yang dekat level 15 atau 30 tu saja. So maknanya memang rabun dia teruk lah, saya macam tu. Kadang ada yang tak nampak langsung, itu lagi teruk. Betul. So calon yang kita pilih memang yang tak ada masalah mata. Lepas tu kalau masalah rabun warna pula, rabun warna ni kita ada satu lagi test yang kita panggil Ishihara test lah. Dalam Ishihara test ni, ataupun kita selalu buat masa dekat orang yang ambil lesen, dia ada test ujian komputer tu. So dalam ujian komputer tu, kalau perasan dia ada nombor yang macam tersembunyi dekat dalam warna-warna tu, itu kita panggil Ishihara chart. So kita dapat detect orang tu ada masalah rabun warna. So kalau ada rabun warna pun kita tak terima.
Sebab apa masalah mata ni tak terima? Logically sebab tentera ni akan menembak. So kalau menembak, kalau tak nampak macam mana nak tembak musuh? So kalau ada rabun, itu masalah lah bila latihan menembak. Sekejap lagi masa latihan menembak, sepatutnya tembak papan target. Yang dia tembaknya calon sebelah dia pula. Tak ke mati seorang kat situ. So sebab tu kita tak terima. Okay Doktor, ni saya pun tak tahu apa benda nak sebut ni. Skoliosis. Okay. Ramai yang pandai ni. Untuk banyak menggoogle ni. Bagus. Okey, untuk skoliosis ni atau memanggil masalah tulang bengkok, tulang belakang bengkok lah. Okey, tulang belakang ni memang normally pun memang ada bengkok, cuma daripada sisi. Kalau daripada depan dia tak sepatutnya bengkok. So kalau dia bengkok ni kita panggil skoliosis. Maksudnya dia akan jadi bentuk macam S yang tu lah. So skoliosis ni memang kita tak terima masuk terus tentera. Sebab memang dia, kalau dia menjalani latihan ketenteraan dengan adanya skoliosis tu, dia akan menyebabkan skoliosis ni lagi bertambah teruk dan menyebabkan kesakitan belakang yang teramat sangat lah. Sampai ada certain keadaan kalau dia masuk ke tentera bawa beg-beg berat tu, dia punya tulang belakang tu boleh jadi terkehel dan boleh menyebabkan lumpuh jugalah. Sebab dekat kita punya tulang belakang ada saraf tunjang lah. So saraf tunjang ni kalau mana-mana tempat yang terhimpit, kalau dia terhimpit saja dia akan jadi sakit. Tapi kalau dia terhimpit dan putus terus, dia boleh jadi lumpuh. So sebab tu skoliosis ni kita tak terima masuk dalam tentera lah. So skoliosis ni ataupun dia nak tanya tu, dia selalu terangkan. So skoliosis adalah satu keadaan tulang belakang tu bengkak-bengkok. Itu je, simple. Tuan-tuan bila tuan-tuan bertanya ni, tuan-tuan kena sedar macam waktu training tu beg berat, tuan-tuan kena angkat kawan tuan-tuan, panjat memanja apa semua ni. Sebenarnya memang kita tak boleh tolerate benda-benda ni. Jadi harap tuan-tuan faham lah. So tattoo dia tak adalah satu masalah yang besar kalau dia bukan dia non-Muslim lah. Tapi kalau dia Muslim, itu satu kesalahan daripada segi agama lah. Tapi daripada segi tentera ni, kalau tattoo tu dia tak terlalu obvious, tak terlalu nampak sangat lah. Ataupun tattoo tu adalah tattoo orang panggil satu kaum ataupun tattoo yang melibatkan dia punya agama tu. Dan ada certain dekat Iban dekat Sabah semua tu, dia ada suku-suku kaum dia tu. So dia punya tattoo tu ada simbolik tertentu kepada dia punya keturunan. So kalau tattoo yang jenis macam ni tak ada masalah. So kalau calon yang ada tattoo, setakat yang saya nampak dalam tentera ni tak ada isu lah. Asalkan tattoo tu bukan terlalu besar dan obvious sampai terlalu nampak lah. Kalau dia dekat tempat-tempat yang tersembunyi, kalau pakai baju tak nampak, so tak ada isu lagi. Tapi ada yang selalu saya nampak ni dekat lengan lah, yang biasanya calon-calon tu daripada negeri Sabah atau Sarawak lah, sebab dia melambangkan dia punya suku kaum dia. Kalau yang ni tak ada isu. Dan kita akan pastikan calon yang ada tattoo ni, dia tak ada masalah jangkitan kelamin. Sebab apa jangkitan kelamin? Sebab bila buat tattoo, dia boleh dapat penyakit macam hepatitis B, hepatitis C, penyakit-penyakit yang senang berjangkit melalui darah. Sebab masa proses buat tattoo tu, dia macam ada satu dia kena cucuk masuk ke dalam bawah kulit dia tu, dia punya warna. So dia punya jarum yang dipakai tu mungkin dah pakai kepada orang lain ataupun tak disterile dengan betul-betul. So kita takut masa dia buat proses, dia buat tattoo tu, dia dapat penyakit jangkitan kelamin ni melalui suntikan masa buat tattoo tu lah, proses buat tattoo. So sebab tu kalau dia ada tattoo, kita akan check jugalah darah, nak pastikan dia tak ada masalah penyakit jangkitan kelamin. Okey doktor, ada setengah penyakit ni macam keloid ni ataupun rabun, sebelum dia attend pemilihan dia dah pergi buat lasik ke ataupun dia buat pembedahan buang keloid tu ke, macam mana ni boleh diterima atau doktor boleh kesan bahawa dia memang ada masalah rabun ke keloid, benda-benda yang dah dirawat ni? Okey, kalau dia dah rawat tu kita dah tak boleh nak kesan. Dan tambahlah kalau calon tu tak bagi tahu dia ada buat lasik, kita memang tak dapat nak check dengan detail lah dia belum pernah buat lasik. Kalau keloid, kalau dia buat operation, kita boleh nampak kesan operation dekat kawasan keloid tu. Tapi kalau dia buat just suntikan ke keloid tu sampai keloid tu mengecut dan hilang, itu tak ada masalah. Asalkan kalau benda tu dah okey, dah pulih dan tak mengganggu masa-masa dan tak
tak mengganggu lah. Maksud saya masa buat pemilihan tu dia boleh boleh baca. Kalau rabun tu dia buat lisik, dia boleh nampak tulisan tu dengan jelas. So tak ada masalah untuk diterima. Keloid pun sama juga. Tapi kalau keloid yang jenis operate ni, kita boleh nampak obviously lah tempat yang kawasan tu dia pernah operate. Kita akan tanya balik, confirm kan dia pernah buat operation. Dan kalau dia cakap dia pernah buat operation, buang keloid tu, so kita mungkin takkan terima. Tapi kalau dia buat daripada segi jenis suntikan steroid tu yang cucuk dekat kawasan keloid tu dan keloid tu hilang, dan mungkin kita akan terima lah. Okey, ni ada masalah migrain ni. Ni belum masuk askar dah. Migrain dalam askar memang banyak masalah lain juga sebenarnya yang akan memigrainkan orang yang tak migrain pun. Tapi daripada sudut perubatan, doktor. Okey, untuk penyakit-penyakit yang migrain, sakit kepala macam ni, sebelum kita nak masuk tentera tu, dia ada satu borang. Dalam borang tu kita akan tulis senarai-senarai penyakit yang calon ada dan dia kena declare atau kena buat perisytiharan yang mengatakan dia tak ada penyakit-penyakit ni. Dia akan tanda tick lah, tidak. Kalau dia ada, kata dia ya. So kalau biasanya kalau ada penyakit macam pitam ke, migraine ke, benda-benda macam ni, dia cuma minor disease dan dia tak affected sangat. Dia punya mungkin tak affected daripada segi ketenteraan latihan dia tu. Kalau dia boleh follow dan dia boleh buat latihan sebelum dia masuk jumpa dengan doktor masa pemilihan akhir tu, mungkin kita akan terima. Sebab migraine ni bagi saya, kalau dia dah terkawal dan dia boleh makan ubat macam tu, saya rasa tak ada masalah untuk diterima. Tapi kalau migraine yang jenis teruk, yang terlalu depend dengan ubat, yang ni kita tak accept. So dia ada tahap degree tertentu lah. Dalam list tu pun ada satu tu dia tulis migraine, dan ada orang yang tanda migraine pun still dapat masuk kat tentera. So sebabkan penyakit-penyakit yang boleh dikatakan minor ni masih diterima masuk lagi lah. Untuk pembedahan kecil, sepanjang saya berkhidmat ni, kalau pembedahan kecil tu dan dia tak ada luka macam keloid, dia tak jadi parut macam keloid tu, insyaAllah diterima lagi lah. Sebab pembedahan yang kecil ni masih kita bagi peluang lah kepada dia, sebab dia tak melibatkan sampai dia kena tidur masa nak buat operation tu. Biasanya kalau operate yang kecil ni, dia cuma bagi bius dekat setempat dan dia buang lam tu lah. Jadi doktor, saya rasa kita dah sampai dekat penghujung siaran kita ni. Jadi saya nak bagi peluang kepada doktor untuk mungkin ada kata-kata semangat, nasihat kepada mungkin yang nak jadi doktor dan tentera juga ke, ataupun yang berminat nak masuk angkatan tentera bukan dalam bidang perubatan, dalam bidang lain, mungkin ada nasihat daripada doktor. Okey, terima kasih tuan. Okey, untuk calon-calon yang bakal masuk tentera tak lama lagi ni, yang sekarang ni tengah terbuka untuk prajurit tentera darat, laut, udara semua ni, saya nak ucapkan selamat, maju jaya, buat yang terbaik. Kalau ada rezeki tu, insyaAllah akan dapat masuk ke dalam perkhidmatan tentera. So yang paling penting, jujur dengan diri sendiri dan berikan maklumat yang betul sepanjang temu duga tu dijalankan lah. Tambahlah sekarang ni temu duga secara online, mungkin lagi ramai calon tu lagi suka nak try menipu-nipu sikit-sikit daripada dia punya segi kesihatan tu. Saya nasihatkan jangan buat benda-benda yang tak betul lah. So kalau dah buat benda tak betul sebelum masuk tentera, nanti dah masuk tentera lagi macam-macam benda yang tak betul yang dia akan buat lagi. So kita tak nak benda tu berlaku. So saya nasihatkan yang saya doakan yang terbaik untuk semua calon-calon yang bakal masuk tentera tak lama lagi. Buat yang terbaik, jadi yang terbaik, cuma jangan menipu. Itu yang paling penting lah bagi saya. Okey, untuk yang nak jadi doktor tentera, yang ni dia kena masuk latihan pegawai kadet, nasihat ke ataupun kata-kata semangat tu. Saya doakan kepada yang nak jadi doktor tentera, buat yang terbaik, lakukan yang terbaik, cuba dapatkan. Kalau yang belum buat SPM semua tu, yang masih lagi tengah belajar dekat sekolah, boleh belajar dengan bersungguh-sungguh, then apply masuk ke dalam Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Lalui semua jenis latihan ketenteraan, rasa macam mana askar-askar kita training sebelum kita dapat menjadi seorang tentera. So bila kita dah jadi seorang pegawai perubatan, kita dah tahu dah macam mana latihan tu dijalankan, dan kita
kita dapat rawat pesakit-pesakit ataupun anggota tentera yang sakit tu dengan betul. Dan kita tahulah, so kita dapat selami memanggil dia punya latihan tu ataupun kesakitan semasa latihan tu. Tak adalah kita macam ni sakit biasa je ni bagi Panadol macam tu je. Kita tak nak macam tu lah. Kita nak doktor yang terbaik dalam perkhidmatan. So saya doakan yang terbaik untuk anda semua. Okey, terima kasih doktor. Jadi tuan-tuan, sebelum kita tamatkan sesi live kita ni, sekali lagi saya promote Dr. Rizal. Dia ada channel YouTube dia sendiri yang mana soalan tak berjawab malam ni, tuan-tuan boleh pergi ke channel dia. Ada platform-platform lain yang dia aktif, Facebook, IG, Twitter. Beliau aktif di semua platform ni. Tuan-tuan boleh follow beliau dan subscribe channel YouTube beliau. Jadi sampai di sini saja sesi live kita malam ni. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Rizal dapat meluangkan masa. Terima kasih banyak doktor. Terima kasih. Okay, terima kasih juga Tuan Fakrin sebab bagi peluang kepada saya untuk bersama-sama live dekat dalam channel Tuan. Okay, kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.